Awak cuti minggu lepas. Minggu lepas awak cuti dari matematik. Sebab kita waktu minggu lepas, waktu kelas matematik, cuti hari kebangsaan kan. So, rasanya macam 2 minggu dah cikgu-cikgu si jumpa awak. Sebab minggu sebelumnya pun cikgu bagi quizzes kan. Okay, so hari ini kita akan mulakan. Sekejap, mana Google Meet cikgu tadi? Okay, kita akan mulakan hari ini. Kita nak ulang kaji sikit. Kita nak ulang kaji sikit. Sebabnya, sewaktu awak menghantar kerja kepada cikgu, ada beberapa kesalahan yang cikgu jumpa ketika awak mengira perpuluhan. Okey, kalau awak rujuk kepada latihan, nota-nota yang cikgu bagi, cikgu ada bagi nota tambahan dengan latihan tambahan. Kalau awak rujuk nota tersebut, ada beberapa poin penting yang perlu awak tahu ketika menambah dan juga menolak perpuluhan. Okey, kita mulakan ulang kaji dengan menambah perpuluhan. Okey, kalau cikgu ada soalan ini, 0.17 tambah 0.5. Dalam menambah dan menolak perpuluhan, apa yang paling penting apa? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Apa yang paling penting dalam menambah dan juga menolak perpuluhan ni kita nak tukar dalam bentuk lazim. Apa yang paling penting? Titik. Yes, very good Falisha. Titik perpuluhannya. Kenapa dengan titik perpuluhan tu? Apa yang kita perlu buat dengan titik perpuluhan tu? Kita perlu buang, kita perlu makan. Apa? Apa yang perlu kita buat dengan titik perpuluhan tu? Kita perlu hiasnya, letak bunga-bunga. Apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang penting dengan titik perpuluhan tu kalau nak susun dalam bentuk lazim? Sama baris. Yeah. Mesti sama. Bagus. Mesti sama baris. Jadi tak salah. Kalau kita nak buat bentuk lazim, kita letak dulu titik perpuluhannya. Ada 2 nombor kan? 0.17. Ini nombor yang pertama. 0.5 ini nombor yang kedua. Maksudnya awak akan ada dua titik perpuluhan. Jadi awak tulislah titik perpuluhannya dulu. Saya dah masalah. Tulisnya sama baris. Lurus. Sama. Ini nak sikit tadi hilang. Sama. 2 tu sama baris. Lurus. Okey, kemudian barulah awak tulis nombornya. Okey, yang ini 0.17. Yang satu lagi adalah 0.5. Tambah. Okey. Tempat yang kosong ni, cikgu nak tulis apa? Tempat yang kosong tu. Yes, letak sahaja sifar. Tak ada masalah. Waktu cikgu semak kerja rumah awak kan, ada yang buat macam ni tau. 0.17. Lepas tu ada yang buat macam ni. 0.5. Dia buat macam tu. Ini salah. Sebab apa? Yang pertamanya adalah titik perpuluhannya tidak sama baris. Tu salah tu. Salah tu. Tengok titik perpuluhannya. Saya ingin menyengit je. Yang mesti sama baris macam tu. Okey. Jadi, kemudian awak tambah saja macam biasa. 7 tambah sifar, 7. 5 tambah 1, 6. Sifar. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan 6, 7. Ingat, dalam menambah dan juga menolak nombor perpuluhan, apa yang paling penting adalah awak kena susun titik perpuluhannya sama baris. Kemudian, mana-mana tempat yang kosong ya, awak letak je sifar. Saya dah masalah. Okey? Okey? Haras, boleh off mikrofon? Okey. Itu adalah menambah perpuluhan. Okey, kita tengok pula menolak perpuluhan. Menolak perpuluhan pun sama macam awak menolak nombor biasa. Bezanya awak ada titik perpuluhan. Itu sahaja. Okey, 0.8 tolak 0.66. Okey, bezanya ada titik perpuluhan itu saja. Okey, ingat apa yang perlu kita buat dengan titik perpuluhan tadi? Kita buat apa?
Titik perpuluhannya nak buat apa tadi? Makan? Dihiaskan? Sama Letakkan baris. sama baris. So ada 2 titik perpuluhan, so kita susun sama baris. 2 igek. Sama baris, tak ada masalah. Kemudian barulah awak tulis nombornya. Sifar perpuluhan 8. Yang ini sifar perpuluhan 6. 6 tulis sahaja. Okey? Tolak. Nampak tak yang ini? Yang ini, sini ni. Tempat kosong, tolak 6. Jawapannya bukan 6 ini salah. Sifar tolak 6. Jam. Pinjam. Yes, very good. Mana boleh sifar tolak 6 jadi 6? Kan kalau ada tempat kosong kan, kita tulis, kita isikan dengan sifar. Okey, jadi kat sini adalah sifar. Azifah. Okey. Sifar tolak 6. Sifar tolak 6. Tak dapat kan? Jadi pinjam. Pinjam, potong, ganti. Tinggal berapa tu? 8 tinggal berapa? 8 tinggal berapa? Yes, 7. Lepas ya? Sifar tu pola apa? Satu ketik Yes, 10. Satu yang letak besar-besar. Maaf cikgu, lambat masuk muka surat berapa ya cikgu? Belum muka surat lagi tu. Baru start. Okey, jadi 10 tolak 6 berapa? 10 tolak 6 berapa? 4. 7 tolak 6. Tok dah 7 Betul. ni dah 8 lagi. Yes, 1. Tok sifar tolak sifar? Sifar. Sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 1, 4. Senang saja awak tolak macam biasa. Yang paling pentingnya apa? Titik perpuluhan. Bukannya dimakan, bukannya di pola hiasan, bukan. Titik perpuluhan itu kalau kita hendak susun dalam bentuk lazim, hendaklah diletakkan dalam satu barisan lurus. Jangan dimakan titik perpuluhannya. Saya dah cikgu suruh makan. Okey, boleh? Senang aja. Ada yang lah yang cikgu jumpa. Siapa yang guna account Kartini ni? Oh kami. Cikgu mute. Mute. Okay. Sekali. Okay. Waktu cikgu mengajar, tolong offkan mikrofon awak. Bila awak nak menjawab soalan, barulah awak onkan mikrofon awak. Kalau tak, awak mengganggu kawan-kawan awak yang lain. Okey. Habis revision kita. Ini adalah revision kita. Okey. Jadi apa yang kita nak buat hari ini adalah kita nak belajar tajuk baru iaitu penyelesaian masalah. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama kita nak mereka cerita. Okey. Dan kemudian kita nak menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Senang sahaja. Benda ni pun cikgu dah ajar sebelum-sebelum ini. Okey. Jadi, okey. Apa yang awak akan belajar hari ini adalah, okey, pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, awak akan dapat mereka cerita berdasarkan ayat matematik melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Kemudian, awak akan dapat menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey. Kita teruskan. Mereka cerita. Dalam mereka cerita ini, bila kita bercerita, maksudnya kita menceritakan, kita memberitahu. Bukannya kita bertanya. Maksudnya dalam mereka cerita ini, awak tidak boleh bertanya soalan. Awak kena bercerita, awak bagi tahu sahaja. Awak tidak boleh bertanya soalan. Dalam mereka cerita, awak akan diberi ayat matematik dan awak kena gunakan ayat matematik tersebut untuk membuat cerita. Cerita simple aja, senang aja. Sebenarnya macam cerita pada suatu hari di sebuah gunung ganang yang tinggi. Tidak macam tu. Okay, cerita yang simple sahaja. Okay. Mari kita tengok bagaimana kita hendak mereka cerita. Okay, yang pertama sekali, awak kenal pasti operasi yang terlibat. Macam mana hendak kenal pasti operasi yang terlibat adalah dengan membaca ayat matematik yang diberikan. Contohnya kalau cikgu ada sifar perpuluhan 13 tambah 2,16. Okey. Apa operasi yang terlibat dalam ayat matematik yang cikgu tulis dekat atas tu? Apa operasinya?
Apa operasinya? Operasi perpuluhan. Perpuluhan itu. Tambah. Operasi tambah. Very good, Akil. Okay. Operasi ini adalah operasi matematik yang petiga ya. Tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Jadi dalam ini, ayat matematik yang cikgu tulis ini, operasinya adalah tambah. Toknya tambah. Okey. Okay, itu adalah yang pertama, awak kena kenal pasti apa operasi yang terlibat. Yang kedua, awak kena kenal pasti karakter dan juga objek yang awak hendak gunakan dalam cerita awak. Dan pastikan objek ataupun karakter yang awak hendak gunakan hendaklah sesuai dengan nombor yang diberikan. Kalau nombor tu besar, awak gunalah karakter ataupun objek yang boleh kita dapati dalam kuantiti yang besar. Kalau nombor tu kecil, awak gunalah objek yang boleh didapati dalam kuantiti yang kecil. Contohnya kalau ada nombor 2380. Macam dulu cikgu beri contoh kan. Takkanlah awak nak letak 2370 donat awak makan. Tidak kan? Okey, yang mesti sesuai dengan nombor yang diberi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, awak kena pilih kata kunci yang sesuai. Bagaimana hendak memilih kata kunci yang sesuai adalah berdasarkan kepada operasi yang diberikan. Operasi contohnya yang ni tadi. Operasinya tambah. Jadi apa kata kunci untuk tambah? Yang pernah awak belajar. Apa? Saya boleh bagi tahu cikgu. Apa kata kunci untuk? Yes, very good. Jumlah. Lagi? Apa lagi? Masukkan. Yes, very good. Lagi? Tolak. Untuk tambah, Kel. Kesemuanya. Ingat sih. Kesemuanya. Lepas ya, apa lagi? Lebih besar daripada. Lebih daripada. Macam tu. Kalau tolak pula, apa kata kunci untuk tolak? Baki. Yes, very good. Akil, baki. Lagi? Beza. Beza. Kurang daripada. Yes, very good. Kurang daripada. Yang tinggal. Dan macam-macam lagi. Okay, ingat tak? Ini adalah langkah-langkah yang awak gunakan untuk mereka cerita. Okay, seterusnya. Cikgu ada apa jenis nombor tu? Apa jenis nombor tu? Perpuluhan? Beratus? Pecahan? Apa? Pecahan. Yes, very good, Rizky. Pecahan. Ini adalah nombor pecahan. Selalunya kalau nombor pecahan ni selalunya kita jumpa macam dalam kek, dalam pizza, betul tak? Kan? Okey. Jadi, okey. Sekarang cikgu nak kenal pasti apa operasi yang terlibat dekat sini. Tolak. Okey. Soalannya adalah 7/8 tolak 1/4 sama dengan 5/8. Jadi operasinya adalah tolak. Okey, cikgu nak guna objek kali ni, cikgu nak gunakan pizza. Pizza. Okey. Maksudnya kalau tolak tu maksudnya kita makan lah kan. Bila kita makan maksudnya pizza tu berkurangan lah, betul tak? Tolak tu maksudnya sesuatu tu berkurangan. Okey, apa kata kunci? Kata kuncinya kalau untuk tolak tadi. Apa kita nak guna ni kata kunci ni? Kurang daripada. Okey, kita guna yang tinggal. Yang tinggal. Ataupun baki. Okey, jadi awak tengok cerita yang cikgu buat. Okey, siapa boleh baca? Siapa boleh baca ni? Akil boleh baca si Akil. Akil tolong baca Akil. Terdapat 7/8 bahagian pizza di atas meja. Haikal dan adiknya telah makan 1/4 bahagian pizza tersebut. Baki pizza yang tinggal ialah 5/8 bahagian. Okay, thank you Akil. Terima kasih. Terima kasih. Okay, jadi kalau awak tengok dekat sini, ada si cikgu tanya soalan? Ada tak cikgu tanya soalan dalam tu? Ada tak? Tidak. Macam ni lah kita mereka cerita. Kita memberitahu. Kita tidak bertanya soalan. Kalau awak tengok dekat sini, kita ada nombor 7/8, 1/4, 5/8. Semua nombor tersebut ada dalam cerita cikgu. Apa kata kunci dalam cerita yang cikgu buat ni?
Yang tinggal. Baki. Yang Ini tinggal. kata kuncinya. Baki. Yes, yang tinggal. Okay. Macam tu lah kita mula cerita. Ada pizza atas meja. Pasti kita makan. Cumanya kita masukkan nombor. Okay, boleh? Okay. Seterusnya. Yang ini pula. Nombor jenis apa ni? Perpuluhan. Very good. Perpuluhan. Okay. Akil Hadif. Ada 2 akil lagi tu. Lupa saya. Akil Hadif. Okay. Ini nombor perpuluhan. Kalau awak tengok dekat nombor perpuluhan ni, cikgu ada tulis M. M ni untuk apa? Makan, merajuk, manis. Meter. Yes. M itu mewakili meter. Meter ini kita gunakan untuk apa? Untuk bersolek. Untuk mandi. Untuk apa meter tu? Mengukur. Mengukur apa? Mengukur berat. Panjang. Yes. Meter ini kita gunakan untuk mengukur panjang. Apa lagi selain daripada meter? Apa lagi selain daripada meter yang kita gunakan untuk mengukur panjang? Yang selalu awak guna. Kilometer. Okey, kilometer, km, kilometer lagi. Ya selalu awak jumpa. Sentimeter. Yes, cm, sentimeter. Sebenarnya awak selalu jumpa sentimeter tu. Dekat mana awak jumpa? Pembaris. Pembaris awak. Aku bulat hari-hari awak mula garisan pakai pembaris. Awak jumpa perkataan sentimeter ni. Cikgu, Milimeter, milimeter. Okey. Ini semua adalah unit-unit yang digunakan untuk mengukur panjang. Okey. Jadi sekarang apa operasi ni? Tambah. Okey, tambah. Okey. Jadi oleh kerana dia mengukur panjang, jadi cikgu nak guna objeknya. Cikgu guna objek. Kalau dia mengukur panjang, bolehkah cikgu guna objek macam bilangan donat? Adakah itu mengukur panjang? Tidak. Jadi kita kena gunakan objek yang ada kaitan dengan panjang. Contohnya cikgu guna reben. Reben kita boleh ukur panjang kan? Okey. Kemudian apa kata kunci? Jumlah. Okey. Awak tengok cerita yang cikgu buat ni. Husna boleh tolong baca si Husna. Saya baca please cikgu. Siapa ya? Saya Muhammad Razin. Razin. Okey, Razin bacalah Razin. Okey, baca Razin. Panjang reben merah ialah 0,75 meter, manakala panjang reben biru ialah 0,18 meter. Jumlah panjang reben merah dan biru ialah 0,93 meter. Okay, very good. Terima kasih Razin. Okay, bagus Cara Razin baca tadi betul Okay, ada orang dia baca macam ni, 0,75 M. Jangan baca macam ni. Memang dia ditulis M, tapi awak baca dia sebagai meter, 0,75 meter. Okey, betul. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, semua nombor yang ada dekat atas ini, semuanya cikgu dah tulis, masukkan dalam cerita. Okey, dan kata kuncinya cikgu gunakan jumlah. Dan cikgu tak ada pun bertanya soalan di dalam cerita yang cikgu buat ni. Okey, jadi macam tu lah mereka cerita. Sebelum ni awak dah buat pun mereka cerita tu. Sekarang awak ulang balik sikit Okey, boleh? Boleh Sik? Boleh. Okey, jadi sekarang apa yang kita nak buat adalah kita hendak melihat kepada penyelesaian masalah pula. Dalam penyelesaian masalah ini pula, apa yang akan diberi kepada awak adalah awak akan diberi soalan matematik dalam bentuk ayat. Awak kena baca betul-betul ayat tersebut dan kemudian awak kena selesaikan menggunakan bentuk lazim. Senang aja, saya dah susahnya. Senang aja. Okey? Perkara yang paling penting dalam penyelesaian masalah ini adalah awak kena kenal pasti kata kuncinya. Bila awak tahu kata kuncinya, awak akan dapat tahu apa operasi yang perlu awak gunakan. Okey, kita tengok bagaimana hendak menyelesaikan masalah matematik. Ada 4 langkah.
Okey, langkah yang pertama, memahami. Bagaimana hendak memahami? Baca soalan tersebut. Okey, baca dan fahami soalan. Kemudian awak kena cari kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Kemudian awak ceritakan semula masalah tersebut menggunakan ayat awak sendiri. Bahasa awak sendiri. Kalau dekat rumah awak bercakap bahasa Melanau contohnya, awak boleh ceritakan balik dalam bahasa Melanau. Tiada masalah. Okey. Yang kedua, awak kena merangka. Pilih strategi yang sesuai. Tuliskan ayat matematik. Strategi yang sesuai dekat sini, awak kena pilih operasi yang awak hendak gunakan. Tambahkah, tolakkah, darabkah, bahagikah? Semuanya berdasarkan kepada ayat kata kunci yang awak jumpa dalam soalan itu tadi. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, buatlah kirakannya. Okey, guna apa? Bentuk lazim. Selepas awak buat, awak kena semak. Macam ni awak semak. Kalau itu operasi tambah, jawapan awak hendaklah lebih besar. Kalau awak tambah, jawapan awak jadi makin kecil. Adakah itu betul? Tidak. Okey, semua cara-cara ini cikgu dah bagi tahu sebelum ini. Okey, jadi kita teruskan. Siapa nak baca tu? Siapa nak tolong cikgu baca? Saya lagui. Siapa yang Azin? Oh lain lah Azin. Okey. Siapa nak tolong cikgu baca? Akil, baca Akil hari. Baca lagi. Cikgu suka suara baca. Baca Akil. Laju. On mikrofon awak. Jom. Raja menunjukkan lima perpuluhan enam pizza. Pecahannya. 5/6 pizza Camellia. Noktah lo. 5/6 pizza. 5/6 pizza. 5/6 pizza. Okey. Camela makan 1/6. Ini ada satu yang Dia 1/6 daripada pizza. Itu titik. hitung pecahan pizza yang tinggal. Bagus. Terima kasih Akil. Okey. Raja menunjukkan 5/6 pizza. Camellia makan 1/6 daripada pizza itu. Hitung pecahan pizza yang tinggal. Awak dah baca. Awak dah selesaikan langkah yang pertama. Seterusnya apa yang kita buat? Kita kena cari kata kunci. Apa kata kunci yang ada dalam ayat ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang tinggal. Yang tinggal. Bulatkannya. Okey. Bila awak dah tahu kata kunci, langkah seterusnya adalah awak kena kenal pasti apa operasi yang hendak digunakan. Kalau kata kuncinya yang tinggal, apa operasinya? Tolak. Dah bulatkan kata kunci, tulis operasinya tolak. Tulis. Jadi kata kuncinya adalah yang tinggal, operasinya adalah tolak. Seterusnya, selepas awak kenal pasti operasi, awak buatlah ayat matematiknya. Apa ayat matematiknya dekat situ? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 4/6. Ni dah 4 je Razin. 5/6 tolak 1/6. Sama dengan berapa? Ini yang kita perlu kira. Okey, now tengok. Ini adalah nombor pecahan. Dalam menyelesaikan pecahan, apa yang paling penting adalah penyebutnya. Nombor yang di bawah tu. Penyebutnya hendaklah sama. Kalau awak tengok dekat sini, penyebutnya telah pun sama. Dah sama kan? Yang ini bawahnya 6, yang ini bawahnya 6. Jadi kita boleh terus samakan saja penyebutnya. Atasnya 5 tolak 1. Jawapannya berapa? 5 tolak 1 berapa? 4 per 6. Okey, now kelas dengar. Dengar betul-betul. Soalan cikgu. Adakah 4/6 itu jawapan terakhir awak? Tidak. Kenapa tidak? Dibahagi 2. Yes,
kerana ianya Bagi dua. dapat dipermudahkan. Kalau awak tengok dekat sini, pengangka dan penyebutnya, pengangkanya 4, penyebutnya 6. 4 dengan 6 ini kedua-duanya nombor genap. Dua, Kalau cikgu. kedua-duanya nombor genap, kita boleh bahagi dengan 2. Dua. Jadi kita kena permudahkan dia dahulu. Bagi 2, Dua per tiga. bahagi 2. Atas dengan bawah mesti bahagi nombor yang sama. Jadi jawapannya berapa? 4 bahagi 2? 2 per 3. 2 per 6 bahagi 2? 3. Jadi inilah jawapan akhirnya 2 per 3. Ingat dalam pecahan, awak kena pastikan pecahan terakhir, jawapan yang terakhir itu adalah pecahan yang termudah. Yang tu masih boleh bahagi lagi, awak nak bahagi dengan 2. 3 tak boleh bahagi dengan 2. Awak nak bahagi dengan 3, 2 ni tak boleh bahagi dengan 3. Ingat kalau pecahan, kalau kita nak bahagi ataupun darab, nombor yang atas dengan bawah mesti dibagi ataupun didarab dengan nombor yang sama. Yes, Razin? Kalau nombornya udah dipermudahkan, dapat dipermudah lagi kah kalau nyaya 2 dengan 2 maksudnya? Boleh 2 dengan 2. 2 bagi 2, 2 bagi 2. Dapat kan 1 per 1. Jadi jawapan 1 per 1, jawapannya 1. Oh, jadi dapat diulang-ulang. Dapat, boleh. Okey. Dah? Okey, seterusnya. Tengok. Siapa boleh tolong cikgu baca? Kami tahu. Alah, orang lain lah Azin. Okey, dah boleh tolong baca? Saya, cikgu, saya. Okey. Syamimi. Ni Syamimi tak? Oh Syamimi. Rizky Faik, bacalah Rizky Faik. Syamimi, hilang dulu Syamimi. Rizky. Samantha baca. membeli 5,6 kg bayam dan 3,2 kg sawi di sebuah pasar. Cari jumlah jisim sayur yang dibeli oleh Samantha. Okey, terima kasih. Okey, bagus sekali. Cumanya cikgu nak tegur satu perkara. Dia sama macam tadi M. M tu kalau ditulis kita tak baca dia M, kita baca dia meter. Sama juga dengan ini, kg. Nya memang tulis kg. Tapi kita asyik bacanya kg. Kg tu maksudnya apa kelas? Kilogram. Kilogram. Jadi kita tak sebut dia kg, kita tulis saja kg. Kita dah baca dia 5,6 kilogram. 3,2 kilogram. Okey. Kilogram ni kita gunakan untuk menyukat apa? Berat ataupun jisim. Ingat bacanya kilogram. Okey. Seterusnya. Okey. Pertama sekali, apa yang perlu kita dah baca. Kita dah baca soalan. Kata kunci, jumlah. Yes, very good. Kita cari kata kunci. Apa kata kuncinya dekat sini? Pandai. Bulat kan? Tambah cikgu, tambah. Lepas kita cari kata kunci, kita cari operasinya. Operasinya adalah kalau jumlah tu operasinya tambah. Okey, sabar lo. Sabar. Tenang. Okey. Dah off mic dulu. Okey. Haras. Oh, sorry. Okey. Seterusnya. Okey, selepas cari kata kunci, selepas kita tahu apa operasinya, buat apa? Tambah. Tulis Ayat matematik. Yes, tulis ayat matematik. Apa ayat matematiknya ni? Jumlah. Tambah. Apa 5. ayat matematik? 5,6 kilogram tambah 3,2 kilogram sama dengan yang ini kita nak kira. Sekarang selepas kita buat ayat matematik, kita kira lah. Macam ni mau kiranya. Guna kalkulator. 8 cikgu. Guna kalkulator kah kira? Saya nak 8. Guna apa? Macam ni kiranya. Guna otak. Guna otak. Si buat tulis kah? Guna kertas. Macamnya.
Tadi kami macamnya, macam kami temu jawapan dengan otak. Oh lah, Dan tapi menjadi cikgu. bentuk lazim. Bentuk lazim. Bagus Rizky. Kalau awak hantar dengan cikgu, tiba-tiba ada jawapan dekat sini, saya dah jalan kerja, saya dah bentuk lazim. Cikgu kata salah. Cikgu mau tengok bentuk lazim yang jalan kerjanya kira. Walaupun awak kira guna otak, awak kena tulis juga dekat sini. Okey, jadi yang pentingnya titik perpuluhan itu kena letak satu baris. Tulis tolong titik perpuluhannya. Tulis, tak ada masalah. Kemudian awak tulis nombornya. Okay, 5.6 kilogram. 3.2 kilogram. Tambah bentuk lazimnya. Jangan lupa kilogram. Okay. Titik perpuluhannya. Tulis tolong, tak ada masalah. Okay, 6 tambah 2 berapa? 8. 8. 6 tambah 3? 8. Jadi jawapannya dekat sini 8.8 kilogram. Kabar cikgu. Okay. Bagus. Pandai pun. Belum habis dia, dapat dipermudah. Perlu pemudah kah? Oh, Permudahkan yang dia. Okay, now. Kita dapat tu. Razin, listen. Permudahkan itu kita Cikgu. guna untuk nombor apa? Si boleh perpuluhan sebab Tidak dapat tu. Maaf. Permudahkan hanya untuk pecahan. Nombor-nombor yang lain tidak perlu. Okey. Dah sedia? Soalan seterusnya ini awak kena baca sendiri, awak kena cari kata kunci sendiri, awak kena kenal pasti operasi sendiri, awak tulis ayat matematiknya sendiri, kemudian awak kira sendiri, kemudian bagi tahu saya jawapan. Okey, awak boleh type jawapan dekat bahagian komen. Cikgu boleh baca kat cikgu tulis kat situ. Okey, sedia? Sedia? Okey. Baca betul-betul. Okey, selesaikan. Saya type jawapan dekat komen. Siapa yang dah type jawapan dekat komen Okey, jawapan pertama yang saya terima adalah 53%. Ada jawapan lain? %43 lagi. Okey, 53. Lagi 53. Jawapan lain selain daripada 53 dengan 43. Okey, Azifah pun jawab 53. Jangan lupa letak simbol peratus. Kalau awak letak 53 saja, itu bukan nombor peratus. Sedangkan dalam soalan ini nombor peratus. Jadi tulis simbol peratusnya. Okey, Husna pun dapat 53. Faris dapat 59%. Okey, jawapan lain? Okey, kebanyakannya dapat 53%. Okey, cikgu rasa kebanyakan awak dah jawab. Irfan pun dapat 53%. Okey. Jom kita tengok Okey. Pada hari Isnin, Azri telah menyiapkan 35% daripada projek lukisannya. Keesokan harinya, dia menyiapkan lagi 18%. Berapakah jumlah peratus projek lukisannya yang telah disiapkan? Apa kata kuncinya dekat sini? jumlah. Yes, very good. Jumlah. Bulat kan? Kalau jumlah operasinya apa? Tambah. Okay, sekarang tuliskan ayat matematiknya. Apa ayat matematiknya? 35%. 35%. Tambah 18%. Tambah 18%. Sama dengan, ini yang kita nak cari. Macam mana kita mau carinya, Tok? Bentuk lazim. Bentuk lazim. Bagus. 35 tambah 18%-nya jangan lupa. Tambah je macam biasa. Bezanya cuma ada simbol peratus. Yang lain tu macam biasa. 8 tambah 5? 13. 13. Satu bawa naik atas. 3 tambah 1 tambah 1? 5. 5. Jadi jawapannya 53%. Ini jawapan yang betul. Tahniah bagi yang dapat jawapan yang betul. Oi. Cikgu.
Tadi kami semua jawapannya kami tulis. Kami cuma kira dari tangan ataupun otak. Kira lah. Tapi kalau waktu hantar kerja rumah cikgu, kalau awak buat macam tu, cikgu tak salah. Sebab kalau senangnya tu dapat jawapan. Kalkulator ke apa ke? Cikgu nak tengok cara kerja tu. Okey, mesti tulis lah waktu hantar kerja dengan cikgu. Okey, sedia untuk soalan seterusnya? Pun sama, awak buat sendiri. Pasal bagi tahu cikgu jawapan. Type jawapan dekat komen. Okey, yang ini baca betul-betul. Awak tengok apa jawapan yang dia minta. Dalam bentuk apa? Baca soalan tu betul-betul. Dah mengelirukan sedikit jawab soalan tu. Okey. Rizky Faik dapat, okey. Kejap-kejap cikgu tulis dok. Sifa perpuluhan 19, 22%. Ada yang dapat 19/100. Sifa perpuluhan 19. Baca betul-betul soalannya. 22%. Macam-macam jawapan saya terima tok. Okey. Cikgu. Dah semua udah ditulis. Baca betul-betul. Setakat ini saya belum dapat jawapannya betul lagi. Saya belum lagi dapat jawapannya betul ni. Awak tak baca betul-betul ni? Soalan ni. Awak tak baca betul-betul soalan ni? 50. 50 pun belum tepat. Sifar perpuluhan 22 pun belum tepat. Baca betul-betul soalan tu. Sifar perpuluhan 22, sifar perpuluhan sifar 9. Okey, stop. 12. Okey, stop. Okay. Semua jawapan yang awak beri dekat sini itu adalah tidak tepat. Cikgu padam. Tidak tepat. Kita tengok soalan. Cikgu dah kata baca soalan betul-betul. Cikgu padam dulu. 2.2, sifar perpuluhan 39 pun salah. Okey, dah. Stop. Tumpukan perhatian awak. Okey, rajah menunjukkan petak 100 yang diwarnakan oleh Syafa. Dalam ini adalah yang diwarnakan oleh Syafa. Berapa yang Syafa warnakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22/100 ini adalah yang Syafa warnakan. Jadi Syafa dia warnakan 22/100 sama dengan berapa? Sebab jawapannya nilai perpuluhan. Jadi berapa perpuluhan untuk 22/100 ini? Berapa nombor perpuluhannya? Sifar perpuluhan 22. Okay, sekejap Safwan. Tengok dalam mesej. Sifar perpuluhan 22. Okey. Kemudian dia cakap, anak cikgu pun tengah buat PPDPR. Okey. Kemudian dia cakap, Farhah mewarnakan lagi 19 petak. Maksudnya, Farhah dia warnakan 19 daripada 100 petak. Berapa pecahan perpuluhan ini? Berapa perpuluhan ni? Perpuluhan 19. Sifar perpuluhan 19. Berapakah nilai perpuluhan yang mewakili petak yang telah diwarnakan? Farhah warna ini. 0.81. Syafa warna ini. Jadi, apa operasinya sebenarnya? Sifar kosong. Operasi. Tambah. Makil. Tambah operasinya tambahnya suruh cari berapa yang Syafa dengan Farhah warnakan. Jadi apa ayat matematiknya? Apa
Apa ayat matematiknya? Perpuluhan nak. Apa ayat matematik? Ayat matematik. Puluhan 22 tambah 19. 22 plus 1 tambah Sifar 19. perpuluhan 22. Banyaknya dua saya. Sifar Sifar perpuluhan 22. tambah sifar perpuluhan 19. Tambah sifar plus 19. Ini adalah ayat matematik. Kita nak lengkapkan nanti. Kalau nak lengkapkan, kita perlu kira dulu. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Buat bentuk lazim. Yes. Kalau bentuk lazim, perpuluhan, apa yang paling penting? Apa paling penting, Tek? Perpuluhan tu. Nampaklah bentuk lazimnya. Titik perpuluhan. Sama garis. Titik perpuluhannya mesti sama baris. Jadi sifar perpuluhan 22 tambah sifar plus 19 tambahlah macam biasa. 9 tambah 2 berapa? 9 tambah 2 berapa? 11. 1 bawa naik atas. 2 tambah 1 tambah 1? 3. 4. 4. Kan ada 1 bawa naik atas tadi. Okey, titik perpuluhannya sama baris sifar. Jadi lengkapkan dekat sini. Sifar perpuluhan 4, 1. Inilah jawapan terakhir awak. Baca soalan betul-betul. Okey, baca soalan betul-betul. Yang mana dekat situ? Syafa warnakan 22 IG. Kemudian Farha yang warnakan lagi 19. Jadi macam kita tambahkan yang Syafa warnakan dan juga yang Farha warnakan. Cikgu petak ketiba ya sinapa gila teh. Oh ya kak, okey. Sepa. Okey, tapi lain kali baca soalan betul-betul lah. Okey. Jadi kelas. Okay. Apa yang awak dah belajar ini, okey, ni ada tips untuk menambah ataupun menolak nombor perpuluhan. Apa yang paling penting adalah awak kena sama luruskan titik perpuluhannya. Untuk menambah dan juga menolak pecahan, apa yang paling penting adalah awak kena samakan penyebutnya. Okey. Okey. Jadi, kalau ini awak tengok, ini adalah armadillo. Dia kata dekat situ, you are tougher than a really hard maths problem with fraction and everything. Maksudnya awak tu sebenarnya lebih kuat, lebih pandai daripada mana-mana masalah matematik yang ada dalam dunia ini. Sebenarnya senang aja, cuma awak kena gali dan gali lagi, cari lagi penyelesaiannya, rajin lagi buat latihan. Okey. Bersedia? Ada si buku aktiviti awak dengan awak? Sedia? Buka pensel awak? Aduh. Okey, buka buku aktiviti awak. Ini kerja rumah awak, tandakan dahulu muka surat 72, 73, 74, 75 dan juga 76. Dah tandakan, kemudian cikgu nak awak buka muka surat 75. Tengok muka surat 75. Ini yang ada petak per 100 tu. Yang ada petak per 100 tu. Okey, muka surat 75 yang ada petak per 100. Buka dulu. Okey, dia suruh awak warnakan petak per 100 itu, ciptakan corak awak sendiri. Awak boleh cipta apa-apa corak. Awak nak cipta corak kucing kah? Awak nak cipta corak bunga kah? Awak nak cipta corak muka kah pun boleh. Tetapi awak cuma boleh gunakan 3 warna sahaja. Boleh lebih, 3 warna sahaja. Pilih 3 warna. 75. Pilih 3 warna yang paling awak suka. Kemudian selepas awak lukis kat sini, nak warnakan petak ya, mengikut warna-warna yang awak pilih tadi sehingga menghasilkan corak yang awak hendak. Okey, awak kena isi jadual dekat bawah tu. Jadual dekat bawah tu, contohnya kalau awak guna warna merah, tulis dekat situ merah. Kemudian peratusnya berapa petak yang awak warnakan merah. Contohnya awak warnakan 30 petak warna merah. Jadi 30%. Kemudian tukarkan 30% kepada pecahan jadi apa? 30/100. Tukarkan kepada perpuluhan jadi sifar perpuluhan 3 sifar. Macam ya. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Okay, sekejap sekejap. Jangan left dulu. Jangan left dulu. Cikgu ada pesanan untuk awak. Sekejap cikgu stop dulu recording.